mereka yang menganggapkan apa yang kami lakukan di Malacca, malah BMF tu sendiri sebagai satu ekstremis macam kumpulan-kumpulan lain. Satu, mereka kena datang dulu, kena tengok dulu, kena datang tengok dan cuba evaluate, not just what I said. I can say something yang you may not agree, but look at what I did. The last 11 tahun saya buat Brainy Bunch, saya buat macam-macam benda. Kenapa saya nak buat benda ni semua? Why do I need to do this? Adakah kehidupan keluarga saya tak cukup lagi ni? Kan? Adakah kami ni nak dah boleh mewah dah pun? Kalau setakat saya sebagai individu, apa yang saya ada kat Brainy Bunch tu dah saya tak payah buat apa dah sebenarnya. Dan saya tak perlu, literally, anak saya tak payah kerja, tak payah belajar pun tak apa. Cukup dah. Untuk 10 keturunan pun cukup. Takkan nak hidup cara kami lah. Sebab cara kami tak adalah makan emas ke, makan diamond, tak ada. Dan approach kami, bila kata ekstrim ni, dia kena tengok, saya dibesarkan di Petaling Jaya, yang mana majoriti penduduknya adalah orang Melayu. Dan quite substantial, kawan-kawan sekolah saya banyak berbangsa Tionghoa, kawan-kawan Cina kita yang bukan Islam, dan ada juga kawan-kawan bangsa India. Sebelah sekolah saya, sekolah Vivekananda, sekolah India. So saya mempunyai hubungan yang cukup baik. Even sekarang pun saya ada company yang masih lagi bersama dengan bangsa Cina yang bukan Islam. Mereka menjadi partner saya, tak ada masalah pun. Kami ni bukan orang yang ekstrim, tetapi cabaran yang kami nak cuba bawa ni adalah cuba memperbetulkan kesilapan orang kata apa, pengedaran kekayaan di negara kita dulu. Yang ada sekarang ni, Malaysia ni cukup kaya, tapi kita mengkayakan syarikat asing. Ini masalahnya. Saya sebut banyak kali, kita bukan go against the non-Muslim in Malaysia, but we go against, bukan against tu gaduh dengan, tidak. Bukan salah mereka. Mereka datang berniaga je, mengambil peluang yang ada sebab kita tak nak ambil. Cuma saya melihat data 60% belanja runcit kita masih lagi memberi kekayaan kita. Duit yang kita ada, kita belanja pada syarikat asing. Mereka yang kaya. How extreme can you be? Kalau dari segi tu saya ekstrim, saya ekstrim against the foreign companies yang dah kaya dah. They don't need our money. We need our money to help our own people. Kita perlukan kekayaan ni untuk bantu balik melalui sasaran gaji minima yang kita letak RM5,000 dalam tempoh 10 tahun. Dalam Malacca ekosistem, walaupun dia kerja cleaner, ada orang pegawai kerajaan kata saya, coach, orang kita tak nak kerja sini, dia tak nak buat kerja berat, tapi dia sanggup buat kerja berat kat negara luar, yang pergi dekat Singapura, yang pergi dekat Australia jadi pemetik apple. Kalau petik apple dia bukan sekadar petik apple, dia kena bawa apple yang berat tu. Dia kerja buruh tu, sanggup pergi sana. Bukan pasal dia nak duduk kat Australia tinggal keluarga dia, sebab sana bayar gaji tinggi, sini bayar gaji rendah. Kalau kita boleh bayar gaji RM5,000 sebulan kepada pekerja kita, sanggup tak jadi cleaner? Sanggup tak di tukang masak, tukang sapu sampah ke, tukang angkat sampah ke, tukang jadi jaga ke, guard dan sebagainya? Pasti dia sanggup, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bayar dia dengan tulang ikan ada sikit-sikit je, kita bayar dia gaji rendah, nak bagi dia kerja berat, dia mungkin tak sanggup sebab dia ada pilihan lain. Dan tinggal di negara kita ni, kalau dia tak kerja pun dapat bantuan juga yang sama, lebih kurang dengan dia kerja. Kata bantuan JKN dapat berapa? RM400, RM500, dapat zakat dan sebagainya. Ini mengakibatkan mereka mungkin tak nak kerja lah. Sebab kerja pun gaji tak banyak sangat. Kalau tak ada kerja pun dapat okeylah ni, cukup lah. Tapi kalau kerja bayar gaji RM5,000, dapat bantuan RM500, ini satu motivasi lah. Saya rasa semua orang yang dengar video ni pun akan setuju dengan saya bahawa kalaulah kita boleh bayar gaji minimal RM5,000. Kalau kita pergi ke Singapura, sebenarnya mereka dah lebih pada tu. Saya tak pasti gaji minimal di mereka berapa, tapi saya tahu kalau contoh kami cikgu tadika kat sana pun, gaji minimal pun $1,700, $1,800. Kalau $1,800 kali dengan 3, dah lebih lah RM5,000. Itu gaji cikgu tadika di Singapura. Apa beza Singapura dengan Malaysia? Satu beza dia, minyak dia mahal. Situ je yang beza. Dan dia not producer pun. Maknanya secara barang asas, kos kita dengan dia sama. Tapi gaji minimal dia tinggi. Sebab tu dia, secara ekonominya, mereka mempunyai ekosistem ekonomi yang baik untuk rakyat mereka. Jadi ini yang kita cuba perjuangkan. Bukanlah benda yang pelik kita nak buat ni. We used to be the same dengan Singapore. Sekarang kita way behind. Tapi dengan model yang kita buat ni, bukan ekstrim. Malay, non-Malay, Muslim, non-Muslim, tak kisah bangsa apa pun. Kalau you orang Malaysia, you patut sokong kita dan faham, oh ini rupanya. Kalau kita pergi belanja kat syarikat asing punya mall, apa yang you dapat? Mungkin you dah kaya, tak ada masalah. Tapi yang miskin ni, majoriti. Yang the middle 40 ni bukan kaya tau. Itu middle, namanya tak kaya. Jadi sebab tu dalam Malacca ekosistem yang kita nak perjuangkan, 90% dapat pendapatan bulanan RM10,000 ke atas. RM5,000 daripada gaji, RM5,000 lagi daripada pendapatan pasif yang dia boleh berdapat melalui pelaburan koperasi dan pelaburan-pelaburan yang lain.
Saya ingin menyampaikan amanah ini pada semua yang mendengar video ini sempena ulang tahun yang pertama Malakat Mall. Masih ada lagi yang tidak tahu kenapa kita wujudkan Malakat Mall, kenapa nama dia Malakat dan sebagainya. Jadi saya nak sampaikan amanah ni supaya tuan-puan yang dapat dengar video ni, dapat dengar amanah ni, tolong sampaikan kepada orang-orang lain yang tak dengar video ni lagi. Dan itu amanah pertama lah, tolong sampaikan. Yang kedua, sampaikan ni kena sampaikan secara lisan, sama ada di posting-posting social media ataupun dengan cara yang paling simple kali adalah share video ini. Jadi apa amanah dia? Amanah tuan-puan, Malakat Mall inspirasinya adalah menelusuri balik kehebatan bangsa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana pada waktu itu Melaka merupakan antara bandar paling kaya di dunia. Menjadi rebutan seluruh masyarakat dunia. Datang Portugis, datang yang Laksmana Cheng Ho dihantar, delegasi khas daripada China. China ni mighty, besar. Dulu besar, sekarang pun besar. Maknanya orang kata apa ni, mengiktiraf kehebatan bandar Melaka itu sendiri. Dan pada waktu itu yang menjadi pentadbir dan yang berniaga di pasar Melaka tu siapa? Orang Melayu kita lah. Kalau bangsa-bangsa lain dia rasa bila dengar cerita tu, oh saya tak masuklah dalam cerita tu. Tak, ada juga peranan dia. Tapi pada waktu tu mereka bukan orang tempatan. Mereka adalah pendatang asing pada waktu itu. Tetapi hari ini semangat orang Melayu Melaka tu harus dirasai oleh khusus orang Melayu. Orang Melayu kalau tak rasa juga saya tak tahulah. Maknanya nak cerita bangsa Melayu pernah jadi hebat, anda dulu pernah jadi hebat, anda sebenarnya hebat. Cuma masalah kita tidak ada satu leadership ekonomi yang menyatukan kekuatan kita, itu yang kita nampak lemah tu sebenarnya. Jadi kita nak kembalikan. Amanat saya ialah ayuh kita dakwahkan, kita sampaikan pada kawan-kawan kita khusus bangsa Melayu, walaupun tak limited tu bangsa Melayu saja, tapi khusus pada bangsa Melayu sebab kita yang paling tertinggal ni, yang paling teruk ni. In fact kalau banding dengan bangsa India pun mereka jauh lebih tinggi pada kita dari segi purata pendapatan per kapita kita. Ini masalah ni. Masalah sebab kalau kita selesaikan, dia akan mewujudkan masalah sosial, dia akan mewujudkan ketidakstabilan politik dan dia akan meruntuhkan negara yang kita cintai bersama ni. Jadi fahamkan bahawa Malakat itu kita ambil nama tu sempena nama yang diberi oleh ataupun istilah yang diberi oleh pedagang-pedagang Arab, mana pemahaman mereka pada waktu itu, atau kalau ikut buku sejarah, tempat himpunnya pedagang. Ini kena faham betul-betul. Ini bukannya nama suka-suka datang pada mana, tak ada. Dia ada nilai sejarahnya. Sebab tu kalau Malakat Mall yang kedua ni, dia sangat sentimental pada saya sebab kita dapat buka Malakat Mall di tempat yang memang saya ambil nama dia nak kembalikan Melaka hebat sebagaimana Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Itu kena faham. Maknanya faham dia adalah kita bina Malakat Mall ini sebagai satu kapal perang ekonomi. Kalau zaman dulu dia perang-perang, ni zaman perang ekonomi yang kita boleh bawa semua Muslim, non-Muslim datang bersama untuk kita bina satu ekosistem yang membantu atau mendidik, membimbing dan membantu sama kita dengan model cara mudah. Beli sama kita, jual sama kita, bantu sama kita. Amanah saya, tolong fahamkan perjuangan ini dan sampaikan paling kurang 10 orang lah, satu orang bagi tahu 10 orang. Kau faham tak? Kamu faham tak? Sebab apabila kita dapat satukan kefahaman kita tentang perjuangan yang Malakat cuba wujudkan ini, dan ini bukan monopoli, sebab setiap perkembangan outlet kita bagi pada usahawan. Malakat Mall ni hanyalah satu jenama yang kita bangunkan, kita buat SOP dia, kita buat standard dia, kita buat look and feel dia supaya dia nampak setanding dengan jenama-jenama antarabangsa. Tetapi bila kita buat perkembangan, contoh di Malakat Mall Masjid Tanah Melaka, kita punya lead usahawan kita Puan Mastura orang Melaka. Beliau juga merupakan usahawan yang kita bagi dia free share, dia tak perlu keluar duit pun, kita yang keluarkan duit. Tapi beliau menjadi peneraju utama untuk operasi bersama dengan anak muda yang kita hantar, yang kita train sini. Ustaz Muhammad train dekat sini anak muda untuk jaga operasi kat sana. So kita pair kan, ada business partner, dia ada operation partner untuk setiap perkembangan. Dan sama juga dekat Malakat Grocer kita dan semua perkembangan kita, contohnya Malakat T-Amor sebagainya, semua kita bangunkan usaha. Maksudnya dalam ni kena amanah saya, tolong sampaikan, faham dan tolong sampaikan. Sampaikan ni kalau orang tak faham tak apa, kita cuma perlu sampaikan saja. Kalau Nabi dulu bila dia pergi jumpa orang, dia kata apa? Kul la ilaha illallah. Dia terus cakap je, terima. Kita kena terima tu. Terima perjuangan ni. Tak faham dulu tak apa, sebab kadang-kadang nak faham ni lambat. Kita terima dulu. Sebab tak nampak ada orang lain boleh buat, nampak dia orang boleh buat betul. Kita terima dulu perjuangan ni. Kita terima, kita sokong dulu. Lepas tu kefahaman mungkin akan dapat kemudian.
Sebab kefahaman ni Allah saja yang boleh bagi. Jadi tolong sampaikan tentang misi, tentang maksud, tentang tujuan perjuangan membina Malacca Ecosystem, iaitu beli sama kita, jual sama kita, untuk bantu sama kita, insya-Allah.